Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Beberapa hari lalu rakyat Malaysia digemparkan ya dengan berita bagaimana bangunan yang dimiliki oleh Daim Zainuddin telah disita oleh pihak polis, oleh SPRM kerana dikatakan Daim ini tidak mahu untuk mengisytiharkan harta beliau dan juga keluarga beliau. Jadi hari ini gesaan pula untuk Tun Dr. Mahathir disiasat berkaitan dengan kekayaan beliau, anak-anak dan keluarganya. Jadi menarik untuk kita kongsikan berita ini dan juga seterusnya pemimpin PAS pula terdesak memainkan isu 3R. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa saya membawakan berita ini, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Semua Tun perlu disiasat jika gagal jelaskan sita harta mereka. Itu antara kenyataan berita yang baru kita terima sahabat-sahabat semua. Jadi dikatakan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindiran yang tajam lagi pedas. Terbaru, Mahathir memperoleh pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua mereka yang memegang gelaran Tun termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataan itu selepas pihak SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, Menteri Kewangan ketika kerajaan di bawah pimpinan Mahathir Mohamad. Dan kenyataan itu dilancarkan selepas SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan. Juga bergelar Tun dan adalah sekutu rapat Mahathir berhubung dakwaan pengubahan wang haram dan juga rasuah. Katanya, saya setuju sepenuhnya bahwa Tun perlu disiasat. Jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau mana bagaimana mereka mendapat uang itu, harta mereka harus disita. Jadi tidak perlu mendapatkan bukti dokumentari tentang salah laku mereka. Sangka saja sudah cukup memadai. Tun bukan saja perlu disiasat, mereka juga perlu direman sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya. Katanya sinis pada hantaran di media sosial hari ini. Minggu lalu SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya. Dan ini dilaporkan berlaku selepas bekas menteri itu enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan pegangan kewangan dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei lalu dan mengenai transaksi korporat bernilai RM2.3 juta ringgit, 3 bilion ringgit pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan Syarikat Senarai Awam Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Sendiri Berhad. Agensi anti rasuah itu juga dilaporkan sedang menyiasat perniagaan Daim dan bagaimana tokoh kooperatif itu memperoleh semua asetnya. Mahathir pada catatannya hari ini secara sinis berkata rasuah mesti dibenteras dengan apa cara sekalipun. Melainkan pegawai negara percaya tuduhan itu bermotifkan politik. Jika pegawai negara berpendapat tuduhan itu berpunca daripada politik, adalah hak pegawai negara untuk tidak meneruskan pendakwaan. Pasport patut dipulangkan. Ini adalah hak AG. Mahkamah tidak boleh mempersoalkan keputusan pegawai negara, tambahnya. Mahathir juga dipercaya merujuk kepada keputusan Jabatan Pegawai Negara yang menarik balik tuduhan rasuah terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi antara sebab kebimbangan terhadap dakwaan penganiayaan politik. Jadi bekas ahli Parlimen Langkawi yang kalah teruk hilang deposit ini juga merujuk kepada anak didiknya Syed Saddiq Sipak Raga yang dijatuhi hukuman bersebat atas kesalahan rasuah. Malaysia benar-benar mengikut kedaulatan undang-undang, katanya. Malah pesalah pertama mesti menerima kuasa penuh kedaulatan undang-undang. Jika hukuman sebat adalah wajib, maka pesalah mesti disebat. Di Malaysia undang-undang adalah tertinggi. Kita semua mesti mematuhi, kata Tun Dr. Mahathir yang penuh sinis sebenarnya. Tetapi kalau benar, pihak SPRM juga harus membuat siasatan kepada Tun Dr. Mahathir ini, sahabat-sahabat semua. Dia sendiri telah menyatakan, jadi jangan buang masa, teruskan membuat penyiasatan terhadap kekayaan milik pribadi dan juga seluruh keluarganya. Itu dia. Dan satu lagi berita yang ingin saya kongsikan adalah kenyataan 3R daripada Posuruhjaya PAS wilayah persekutuan. Itu laporan polis dibuat oleh AMK melaporkannya terhadap Posuruhjaya PAS Perak ini yang dilihat seringkali
bukan sering kali lah, selalunya pemimpin-pemimpin PAS ini, Pesuruhjaya mereka ni memang tidak lari memainkan sentimen. Itu sajalah yang mereka tahu, sahabat semua. Tapi apabila dikatakan, ditanya berkaitan dengan isu ekonomi, bagaimana untuk membangunkan negara, mereka akan memusingkan segala fakta, menukarkan kepada permainan sentimen bangsa dan agama. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi Angkatan Muda Keadilan Wilayah Persekutuan semalam membuat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan Azhar Jaya kerana mengeluarkan kenyataan berunsur 3R kaum, agama dan institusi diraja. Laporan dibuat di Balai Polis setapak oleh Ketua MK Wilayah Persekutuan Muhammad Asvar Azhar untuk menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan lanjut kerana kenyataan yang dibuat oleh Azhar mengenai pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT boleh mengakibatkan tegangan kaum selain menggunakan fakta yang salah. Katanya, kami faham mungkin ada yang setuju atau tidak mengenai pilihan raya PBT, tetapi apabila kita mainkan isu perkauman, terutamanya sekali apabila menggunakan fakta yang salah, katanya. Dan Azhar juga menyebut di Lembah Pentai dan Bandar Tun Razak merupakan majoriti bukan Melayu. Iaitu kenyataan yang salah, katanya. Kerana di Lembah Pentai mempunyai 59% adalah penghuni Melayu, Cina 17%, India 11, dan di Bandar Tun Razak 62% adalah daripada kaum Melayu dan selebihnya adalah kaum bukan Melayu, katanya kepada pemberita selepas membuat laporan polis. Sementara itu, Naib Pengurusi Keadilan Wilayah Persekutuan dan Ketua Cabang Keadilan Wangsa Maju, Lai Chen Heng, turut membuat laporan polis berhubung perkara itu di Balai Sama menyifatkan kenyataan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan itu sebagai tidak sensitif. Jadi katanya, saya berharap pihak polis boleh mengambil tindakan dan menyiasat apa yang dimaksudkan oleh Pesuruhjaya PAS ya, Wilayah Persekutuan ini, yang mana tindakan wajar patut diambil untuk membendung perkara ini daripada berleluasa. Isu perkauman tak patut berlaku di zaman ini, katanya. Dan Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Azhari Abu Sama, ketika dia mengesahkan pihaknya menerima laporan itu dan memaklumkan kes itu dirujuk ke unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman memandangkan ia menyentuh isu 3R. Di terdahulu, Azhar Jaya memuat naik hantaran menerusi beberapa platform media sosial mengulas mengenai pilihan raya PBT itu. Itu dia, sahabat semua. Dan kita boleh nampak bagaimana terdesaknya geng-geng kaki fitnah, geng-geng penghasut ini. Demi apa? Untuk menghasut rakyat Malaysia untuk membenci kerajaan, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan dan sebagainya. Itulah yang mampu mereka lakukan. Selain daripada menfitnah, menjajah berita, menyebarkan berita palsu dan sebagainya, tidak ada apa-apa lagi yang boleh mereka lakukan. Hanyalah mampu untuk membuat kenyataan-kenyataan berbaur fitnah, hasutan, menyemai kebencian dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana dengan anda, sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen ya. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.